Jom. Kita cari tempat sekarang. Okay, so Assalamualaikum semua. Okay, so kita kembali lagi dalam Keteko siri baru. Siri baru kot. Sebab lama dah kita tak buat kan. Ni tetamu jemputan kita. Okay, barisan daripada UM. Okay, so boleh tak kita kenalkan diri dulu? Saya Remy. Saya Ashri. Okay. Hai, saya Lia. Okay, so semua daripada UM kan? Hari ni cerita pasal tajuk dia kisah cinta dan lain-lain kan? Okay, so sinopsis untuk kisah cinta dan lain-lain ni, cerita dia simple je pasal laki bini ni, lepas tu anjing dia sakit kan, lepas tu dia panggil doktor, profesor, bomo, and then berdoa pada Tuhan, lepas tu at the end anjing dia mati. Lepas tu dia buat press conference untuk anjing dia. Okay, so basically tu saja sinopsis dia. Okay, apa jenis teater? Sebab dia naskah, saya rasa penulisnya yang agak terkenal daripada Indonesia, Arifin Sino. Sebelum ni kalau ditulis kunang-kunang, mostly Arifin Sino ni dia banyak tulis satira. So dia nak satira dan absurd sikit. Walaupun cerita tu dia direct, tapi dia ada layer-layer yang lain. Dia macam satira yang menempelek hal-hal lain yang menggunakan metafor yang lain dalam cerita. Seperti dalam cerita ni, kisah lain ni, dia guna anjing tu sebagai metafor yang dekat menggambarkan kita punya masyarakat lah. Walaupun cerita tu direct, tapi dia gunakan metafor anjing tu sebagai metafor. Itu yang agak bagus. So overall naskah dia lebih kepada satira tapi drama dan jelas pada jalan cerita dia lah. Dan bukan taklah sangat terlalu absurd ke tidak, tapi dia jelas. Cuma dia lebih kepada satira dan karya Indonesia ni sangat-sangat banyak yang menyentuh hal-hal masyarakat, tapi dia tidak terlalu direct. Itu mostly lah. Kalau bagi aku pula, aku rasa pendapat aku untuk show ni, of course minimalis lah, sebab kita tahu festival dan diorang memang masa untuk badminton diorang pack gila kan. Minimalis tau. Tapi minimalis dekat sini tak bermaksud buat sambil sebab set dia tu macam tak siap Setuju tak? Setuju. Saya macam kenapa set? Okey. Yang saya macam pelik. Okey, dia nak buat rumah. Okey, macam rumah, tapi kenapa lansir dia baju-baju, lepas tu bawah tu kerusi, lantai macam tu, lepas tu banyak yang saya confuse dengan set. Betul-betul. Okey, sebab kalau pendapat saya, okey, satu benda tu ada dekat situ. Tapi saya tak pasti sama ada saya tak dapat ke kan. Waktu dia orang buat tu saya pandang kapal lain ke, sebab saya tak rasa macam pengarah tu benda ada dekat atas pentas, tapi dia macam tidak menjelaskan penggunaan set tu. Faham tak? Satu-satulah. Tu kalau daripada segi dia minimalis nice. Okey, masuk. Tak ada masalah. Cuma daripada segi look visual pertama sekali kita tengok macam tak siap sikit. Itulah. Mungkin sebabkan dia orang rushing sebab festival lah kot. Mungkin. Lakonan yang saya tengok, okey lah dari segi yang lakonan untuk perempuan tu yang nyonya. Awal-awal saya rasa okey, dia punya slang Indonesia dia sebut tu okey, cara lenggok dia okey. Tapi bila makin lama saya macam penyebutan dia macam lebih pada, sebab dia kan banyak cakap benda tu. Saya cakap apa benda dia cakap dalalan, macam suara dia makin pecah. And then untuk yang bahagian part lelaki tu pula, apa tu, suami dia tu okey, cuma dia suara dia bila dia nak bercakap macam bersenda-bersenda tu slow sikit, sampai saya duduk belakang saya tak dengar sangat. Tapi macam yang bila dia nak bagi nos bongkok, macam nak panggil si Otong tu okey, dengarlah macam dia nak kuatkan suara dia, okey, dia project lah suara dia. Cuma yang lain tu dia macam kadang slow sikit, tak dengar sangat. And yang kegemaran, ada dua karakter kegemaran saya, yang si perempuan kawan Otong tu dengan si Bomo. Oh, apa nama ni? Kekasih Otong tu. Kekasih gelap Otong, kekasih gelap. Okey, yang dukun tu dia masuk, memang saya nak tergelak lah tanda tu, macam buat gaya semua tu. Okey, dia cerita tu tak jadi macam bosan sangat, macam tak bagi saya mengantuk lah bila dia masuk. Okey, gaya dia buat saya rasa nak ketawa, jadi komedi sikit. And then yang perempuan tu pula
saya tak boleh tahan bila buat ganas tu, dia pergi sepak je otong part tu. Ada part dia tarik otong macam ni. Oh, yang bantu. Wish ganas perempuan ni. Dia marah-marah semua yang tak boleh lupa dia terkejut. Yang dia terkeluar air tu. Oh. Tu macam okey. That's okay. Oh, untuk saya ialah diorang punya konsistensi watak tersebut. Pada mula memang nampak lah diorang punya watak tu sebab saya personally kenal pelakon. Jadi memang diorang bawa benda baru. Macam diorang tak pernah buat benda ni. And kita boleh nampak yang diorang tak biasa dengan dialek Indonesia, dengan lenggok bahasa dia, dengan dia punya body language pun lain daripada yang saya selalu tengok. So memang susah nak konsisten lah bagi saya. Memang cabaran diorang itu. And of course dengan projek suara diorang pun kurang sikit lah. Not gonna lie, for me the ensemble punya suara lagi projek. Macam tengok karakter yang paling mungkin yang berkesan, saya fikir Bomoh tu lah kan. Kalau tak ada Bomoh tu, saya rasa mungkin kita agak lost juga. Satu. So saya rasa tuan rumah tu yang lelaki tu pun agak bagus juga. Dia pegang, sebenarnya dia yang bawa story tu sebenarnya. Betul. Bawa story. Dan watak nyonya tu, isteri dia, saya rasa boleh perbaiki lagi. Dan tapi dia dan saya rasa pembantu ensemble semua sangat baik lah, sangat mendokong cerita tu, support cerita tu dengan sangat baik. Saya rasa itu yang saya rasa yang menyelamatkan cerita lah sebenarnya. Yang menyelamatkan cerita semua adalah ensemble tu, dia berkesan. Dan saya rasa pengarah agak bagus menyusun kat situ sikit, dan dia nampak kat situ. Jadi saya fikir itu kalau boleh diperbaiki, mungkin yang agak melirukan adalah dari segi macam bila wife dia penyonya tu menyanyi dengan macam nak menari dengan husband dia kan, suami dia kan. Tapi kalau kena buat betul-betul lah. Dia jangan buat macam separuh jalan ke apa. Dia macam kalau macam ada part nyanyi yang lagu Racun tu kan, buat macam tu. So buat betul-betul. Kalau buat macam tu, saya rasa better sikit lah. Better. Itu je lah. Saya rasa itu watak yang agak yang kritikal dalam play ni lah. Tapi pembantu tu, saya rasa ensemble pada malam ni, yang untuk first show ni, dia sangat-sangat baik lah. Itu je. Yang pertama yang dukung tadi. Sebab memang Abang Remy cakap dia mendukung cerita tu. Memang tadi dia masuk, saya rasa segar. Macam cerita jadi segar balik. Sebab awal-awal tu macam dia flat. Tiba-tiba masuk tu, okey, dia naik. Dia macam, seronok pula ada dukun ni. And then part pembantu pembantu kawan potong tu, kekasih potong. Yang tu pun dia bagi saya macam carry juga cerita tu. Yang perempuan tu. Yang perempuan tu. Sebab bila perempuan nyonya tu asyik nak marah-marah, yang bagi cerita dia lawak, si perempuan tu dia macam memberontak lah belakang-belakang saya. Okey lah, dia carry jugalah bagi saya. Tak, dia rasa bagilah tak dia macam bosan je. And then yang lain pula, yang macam yang pembantu rumah lagi 2 orang tu tiba-tiba menari. Macam pasal lagu menari macam okey tak okey. Okey lah, boleh lah. Pendapat saya lah, pengarah memang pandai pilih pelakon lah untuk ensemble semua. Dengan dukun dia tu pun memang menaikkan cerita balik. Sebab yang lain memang nampak okey, nice je. Tapi bila dukun tu masuk, terus jadi macam okey, kita fokus betul-betul macam cerita dia macam ni. And watak yang saya suka lagi seorang, actually the Willem, watak perempuan, pembantu perempuan tu lah. Sebab dia macam dia adalah kekurangan dia, cuma dia still boleh macam bawa cerita tu jadi macam okey, dia nak mengejek dia punya tuan ni. Okey, dia ni memang nampak dia ni sebenarnya dah menyampah sangat dengan tuan dia punya perangai. So far antara karakter-karakter tu, yang dukun, Willem dengan si yang tuan rumah lelaki tu lah. Sebab dia pun pandai bawa main cerita tu pun. So saya itulah tiga karakter tu. So kalau personal untuk aku, karakter yang kredit of course lah. Okay, 4-4 setuju dengan dukun Okay. So watak dukun tu tak tahulah, memang memang skrip tu memang ada kat situ ke kan, ataupun dia pandai pilih karakter. So kalau pemilihan tu dibuat oleh pengarah, so saya bagi kredit lah dekat pengarah. So dia tahu kat mana yang boleh selamatkan show dia kan, which is kalau jadi apa-apa. So betul lah tindakan dia. And then watak lain lagi yang saya suka, watak lelaki tu, tuan rumah. Tuan rumah tu saya suka, cuma
Kalau untuk segi karakter Puan, which is isteri dia tu agak sinetron sikit lah. Yes. Tapi kalau memang pengarah nak untuk sinetron, memang menjadilah. Menjadi. Cuma kalau bukan imajinasi pengarah, maksudnya karakter dia tu bukan macam dalam sinetron tu, dia jadi sinetron lah untuk malam ni. Okay, last. Daripada 10, berapa bintang Alia? Oh my goodness. Okay, so bagi saya 7.5/10. 7.5/10. Bagi saya macam saya boleh bagi solid 8 lah sebab dia macam sebab saya tak kenal mereka. So bila first depa April saya macam betul ke depa ni Indon? Cara depa sebut tu okey. Tu saya macam okey lah nice, tapi dah hujung-hujung tu dia macam dah kurang sikit. Part awal pun macam kurang sikit. Tapi still bagi saya okey lah, bagilah solid 8. So, cannot bagi perfect. Okey lah, saya rasa sebab dia ni malam pertama, tapi saya rasa boleh perbaiki lagi. Untuk saya 6 lah kot, 6/10. 6/10 lah. Tapi sebab effort effort ensemble tu sangat-sangat baik lah. Dia menyelamatkan cerita tu. Kalau tak dia agak ni sikit lah. Tapi saya rasa kredit untuk ensemble lah. Ensemble dan juga saya rasa pembantu nyanyi. Saya rasa overall nice lah. Tapi yes, 6.10. So kalau untuk pendapat peribadi aku, rating yang boleh bagi dekat show malam ni, kita rate as a professional punya lah. Okay, so saya setuju dengan 6.0 lah. 6.0. Cuma last untuk pengarah, ini sebab saya pernah kena waktu penilaian tahun akhir saya pernah kena tegur dengan penilai. So saya pun mungkin akan sampaikan lagi. Kalau boleh musician tu kena placing betul tau. Sebab kalau macam dekat show tadi, okay, bila musician tu sebelah tu, dia agak bunuh pelakon utama tu. Sebab orang yang tengah main muzik kat atas petas, dia punya showmanship tu lain macam sikit. Okay, so mata audience akan terpandang dekat musician tu. When the curtain falls, We start to talk.